اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد تنفرج بالقراب وتوضع بحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Haji Hassan, Tan Sri Badarudin Amiruddin, Pengurus Tetap UMNO, rakan-rakan saya naik Presiden, wanita, pemuda, rakan-rakan ahli-ahli Majlis Tertinggi, Datin Seri Romah Mansur dan anak-anak, tepukan untuk mereka. Pemimpin UMNO bahagian 4 peringkat yang berada dalam Dewan Merdeka ini, di luar Dewan sana, saya ucapkan terima kasih. Dalam notis yang singkat, kita masih boleh berada bersama-sama. Tersentuh rasanya apabila saya melihat ke bawah, sosok badan yang selalu berada bersama-sama dengan kita hilang dari pandangan mata. Pemimpin dan sahabat sejati kita kini terkurung. Tak dapat saya bayangkan pedih rasanya apabila mengenangkan kerana dendam politik. Orang yang banyak berjasa, yang menyentuh setiap jiwa dan melakarkan pelbagai pendekatan agar rakyat pimpinannya sejahtera, kini terpisah dengan keluarga dan rakyat yang merindui sentuhannya. Secara peribadi, saya dan keluarga saya cukup terasa. Rakan-rakan saya yang berada di atas pentas ini juga cukup terasa. Rakan-rakan ketua-ketua bahagian dan seluruh akar umbi UMNO cukup terasa. Berbaur rasa sedih dan kecewa dengan perlakuan terhadap Datuk Seri Najib yang telah terlebih dahulu dihukum sebelum didapati bersalah. Buat anak dia, Jaja, Gina yang sebentar tadi menyampaikan ucapan, lihatlah ribuan yang hadir pada hari ini menjadi bukti Datuk Seri Najib tidak akan pernah keseorangan dan tidak akan pernah dilupakan. Datuk Seri Rosmah, Jaja, Gina dan adik-adik yang lain tidak akan bersendirian dalam memastikan keadilan dapat dicapai buat insan yang telah banyak berjasa kepada negara dan Parti Keramat UMNO ini. Uncle, kami semua dalam UMNO, selagi mana ada ruang pembelaan, kami akan terus bersama. Bagi kami, Datuk Seri Najib ibarat pohon besar di tengah padang, tempat bernaung dari kepanasan, tempat berlindung dari kehujanan.
Saudara-saudari, syukur kehadrat Allah kerana kita dapat bertemu pada petang ini. Tahun ini sahaja 4 kali kita telah berhimpun di Dewan Merdeka ini. Perhimpunan Agung UMNO 2021, Perhimpunan Agung Khas, Konvensyen Barisan Nasional dan hari ini Taklimat Khas Presiden. Semuanya mempunyai catatan peristiwa yang tersendiri, tetapi tetap dengan satu matlamat, iaitu memperkukuhkan parti untuk mendapatkan semula mandat baharu rakyat. Sebelum saya meneruskan ucapan, saya ingin merakamkan terima kasih buat Barisan Peguam yang diketuai oleh Tan Sri Shafie Abdullah. Dan juga tentu sahabat saya, Datuk Zaid Ibrahim dan Datuk Isham Potek dan Barisan Peguam. Tidak cukup tepukan itu, saya fikir mereka layak untuk diberikan standing ovation oleh kita semua. Terima kasih. Saya menghargai UMNO, menghargai kesudian mereka berkongsi pentas bersama-sama dengan seluruh kepimpinan UMNO dan ahli-ahli UMNO. Perkongsian dan pandangan yang dilontarkan oleh mereka berdua, oleh Datuk Seri Azhar, seorang wanita besi yang bersama-sama dengan kita, menambahkan lagi keyakinan serta membakar semangat kita untuk terus berjuang bagi memastikan keadilan dan sistem perundangan negara tidak dirobek oleh tangan-tangan yang menjadikan institusi perundangan sebagai papan catur. Kita berhimpun pada petang ini hanya dengan satu matlamat, iaitu mahu mengembalikan Malaysia menjadi sebuah negara yang bersendikan hukum dan bukannya negara yang ditadbir oleh pencatur undang-undang rimba. Kita berhimpun atas nama solidariti bagi membawa UMNO dan Barisan Nasional kembali memimpin negara untuk kestabilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Pada masa sama, kita berazam untuk menamatkan politik dendam dan ugutan yang dibawa oleh musuh-musuh politik kita. Kita memilih untuk berhimpun di rumah UMNO ini, di Dewan Merdeka ini, sebagai tanda solidariti kita. Kita tidak memilih jalan raya untuk menzahirkan perasaan kita. Kita tidak berhimpun di pusat membeli belah yang mengganggu ketenteraman awam. Kita tidak berarak dengan melaungkan slogan menanam kebencian. Kita tidak membakar lilin di hadapan penjara Kajang. Kita tidak merosakkan harta benda awam bagi melampiaskan kemarahan kita ahli-ahli UMNO. Ini kerana UMNO dan kita semua sebagai pendukung parti yang telah lama membina negara kita amat memahami setiap tindakan yang melampau seperti yang pernah kita saksikan sejak tahun 1998 hanya akan memberi gambaran buruk yang boleh menjejaskan kerukunan dan kestabilan negara. UMNO tidak begitu.
Kita boleh saja melalui rangkaian akar umbi untuk menggerakkan kebangkitan. Namun UMNO dan Barisan Nasional tidak mempunyai DNA bagi mewujudkan kekacauan, apatah lagi merosakkan ketenteraman awam di negara ini. Kita bukan perusuh. Walaupun berhadapan dengan fitnah dan mehnah, kita masih waras dalam bertindak. Kita adalah ahli-ahli parti yang membawa kemakmuran, parti yang menjamin kestabilan dan kesejahteraan. Tiada siapa dapat menafikan sejak pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan Malaysia, Parti Keramat UMNO inilah yang meletakkan asas perundangan negara berpaksikan kepada hukum. Kita adalah pemelihara prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Walaupun pernah berlaku krisis perlembagaan dan kehakiman di awal tahun 90-an, sejarah membuktikan ia berlaku kerana tangan seorang yang sehingga kini masih kekal dengan sifat sanggup menginjak-injak apa saja institusi demi menghalalkan tindakan politiknya. 22 tahun dan 22 bulan menjadi bukti bagaimana hukum diperalat. Pelaksana dijadikan bidak yang digerak mengikut kemahuannya, asalkan musuh politik dapat dibenam. Saya kira kita bernasib baik Datuk Seri Najib semasa menjadi Perdana Menteri telah menghapuskan ASA, Akta Keselamatan Dalam Negeri. Saudara-saudari, ASA pada awalnya digunakan bagi berhadapan dengan ancaman komunis. Di bawah Perdana Menteri keempat yang telah memerintah selama 22 tahun itu, ASA tidak lagi hanya digunakan untuk musuh negara, tetapi bagi mendiamkan sesiapa saja yang boleh mengancam kedudukannya, termasuk di kalangan pemimpin parti kita sendiri. Terdapat alumni tahanan ASA di kalangan kita ini. Antaranya Dr. Zamri Abdul Kadir. Bangun Dr. Zamri. Jangan lupa, saya sendiri. Lawan, tetap lawan. Kami bukan musuh negara. Kami adalah orang parti. Anda tidak perlu menjadi musuh negara untuk menjadi mangsa ASA ketika itu. Bayangkanlah jika ASA tidak dihapuskan oleh Datuk Seri Najib. Kembalinya orang itu selepas PRU ke-14 yang lalu, kalau ASA tidak dihapuskan, pasti ramai yang di depan ini yang akan masuk ke dalam. Terdapat di kalangan pemimpin utama pembangkang hari ini pun adalah lulusan Universiti Tahanan ASA. Dahulu mereka berjanji, kononnya akan menyiasat dan menghumpan orang itu ke dalam penjara. Pelbagai gelaran diberikan pada orang itu. Maha Zalim, Maha Fir'aun dan bapa perompak negara kepadanya. Namun disebabkan orang itu boleh dijadikan senjata untuk menghancurkan kita, UMNO dan BN, dia dijulang untuk menerajui kerajaan Pakatan Harapan. Seolah-olah bersih segala dosanya. Hilang semua laungan bapa korupsi, memperkayakan kroni dan nepotisme yang melegarkan kekayaan anak beranak.
serta suku sakatnya. Bapa perompak negara diangkat menjadi Perdana Menteri yang ke-7. Apakah natijah yang dapat kita simpulkan? Apabila Pakatan Harapan bersama Perdana Menteri 22 bulan berada di tampuk kuasa, barang harus diingat, apabila saya menyebut Pakatan Harapan, kita jangan lupa PPBM atau Bersatu. Bersatu adalah sebahagian daripada mereka ketika itu telah bersubahat memulakan gerakan politik dendam dan ugutan untuk membunuh pemimpin-pemimpin UMNO dan kita semua. Agenda ini dicapai oleh Pakatan Harapan kerana mereka berjaya memanipulasi pengundi. Para pengundi yang dimanipulasi melalui pelbagai bentuk fitnah dan ditanam dengan pelbagai persepsi dan kebencian kepada BN telah terpengaruh dan membuat keputusan mengundi Pakatan Harapan. Setelah berjaya membentuk kerajaan, langkah utama yang mereka ambil adalah pertama, mereka menukar peguam negara. Kedua, tidak pernah berlaku dalam sejarah tanah air Ketua Pesuruhjaya SPRM dilantik daripada ahli Majlis Pimpinan Tinggi sebuah parti politik. Dan ketiganya, lebih parah lagi, pelantikan Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim dicatur oleh Perdana Menteri. Ini bukan saya yang kata, tetapi itulah yang didedahkan oleh bekas Peguam Negara, Tommy Thomas sendiri dalam bukunya. Keadaan ini telah meletakkan institusi kehakiman negara ini menjadi bahan sindiran di seluruh dunia. Saudara-saudari, kenapa 3 jawatan ini menjadi keutamaan mereka? Inilah sebenarnya kedudukan strategik untuk memenuhi agenda politik dendam mereka. Ini menjadi senjata untuk menghancurkan musuh politik dan menyelamatkan rakan-rakan kongsi politik mereka. SPRM diarah mencari kes. Peguam negara mendakwa, manakala hakim pula menjatuhkan hukuman. Cukup syarat untuk merealisasikan segala agenda politik dendam seperti yang digambarkan di dalam buku Tommy Thomas. Peguam negara diibaratkan bagaikan dewa. Dia boleh mendakwa dan dia juga boleh melepaskan mengikut telunjuk tuan politiknya atau political masters. Saya bersetuju dengan Datuk Zaid Ibrahim tadi. Lihat saja kes rasuah Banglo Lim Guan Eng yang sudah pun dalam perbicaraan digugurkan begitu saja tanpa alasan. Begitu jugalah sejumlah kes rakan-rakan kongsi politik Pakatan Harapan yang dilepas dan dibebaskan. Ini termasuklah gangster seperti yang disebutkan oleh Datuk Zaid Ibrahim tadi dalam tayangan video yang telah kita saksikan. Maka dengan sebab itulah sejurus kita kembali menerajui kerajaan melalui Perdana Menteri. Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah menuntut supaya ditubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI bagi menyiasat pendedahan Tommy Thomas tentang wujudnya campur tangan politik dalam institusi kehakiman dan undang-undang negara. Saya mengimbau semua ini kerana mahu kita memahami dahulu latar belakang yang membawa kepada apa yang berlaku hari ini. Dalam bahasa mudah, jangan lupa, tak sempat pun subuh setelah beroleh kuasa pada PRU ke-14 yang lalu. Perkara pertama yang dilakukan ialah memalukan musuh utama politik mereka, Datuk Seri Najib. Penggeledahan rumah
Rampasan barang dijadikan drama untuk tontonan umum. Belum pun dihadap ke mahkamah, gelaran perompak, penyamun, perasuah, menayangkan hasil kononnya rampasan yang dijadikan drama. Hanya semata-mata mahu memberikan persepsi negatif kepada Datuk Seri Najib. Seolah-olah beliau telah bersalah. Malah rumah bonda Datuk Seri Najib juga telah digeledah. Saya mengimbas perkara-perkara ini bagi memastikan kita memahami itulah politik dendam dan ugutan yang dibawa oleh mereka atas undi rakyat. Dengan sebab itu, kita dengan lantang dan tegas menyatakan pendakwaan terhadap Datuk Seri Najib adalah pendakwaan politik. Namun, kita tidak seperti mereka. Kita sentiasa berpegang kepada keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Saya tidak pernah menuntut agar kes saya digugurkan, sama ada kepada Perdana Menteri ke-8, abah kau yang bergantung hayat politiknya dulu atas sokongan kita. Saya juga tidak pernah memohon kepada Perdana Menteri kita sekarang yang merupakan orang parti kita untuk menggugurkan kes saya. Begitu juga, saya pasti, begitu juga dengan Datuk Seri Najib. Saya sendiri menjadi saksi. Datuk Seri Najib secara konsisten berpegang kepada pendirian, tidak mahu kesnya digugurkan. Akan tetapi sebaliknya, beliau hanya mahu membersihkan diri dan nama baik keluarganya di mahkamah. Itu saja. Itulah yang dinyatakan oleh Tan Sri Shafie tadi. Tan Sri, as your close friend during our varsity days, I really respect your commitment toward our friend. Sekali lagi, penghargaan untuk Tan Sri Shafie Abdullah. Apa yang dituntut oleh Datuk Seri Najib hanyalah perbicaraan yang adil, fair trial. Ini yang menyebabkan kita terkilan, kerana apa yang beliau pohon adalah ruang dan sedikit masa untuk mengemukakan bukti baru. Apa yang dipohon adalah penangguhan sementara bagi membolehkan barisan peguam barunya membuat persediaan rapi, bukan pengguguran kes atau sengaja mahu melengahkan kes. Apa yang diminta adalah pertimbangan untuk membenarkan setiap sudut perundangan dimanfaatkan. Tetapi malang sekali, semuanya ini dinafikan. Justru, apakah salah? Apakah salah jika rakyat mula membuat pelbagai andaian serta mempertikaikan proses pendakwaan yang sebegini tidak adil? Saya bukan pengamal undang-undang. I'm not a lawyer. Tetapi daripada hujah dan pandangan mereka dalam bidang perundangan, pertukaran hakim memohon sedikit waktu untuk penangguhan bagi mengemukakan bukti-bukti baru,
Pertukaran peguam adalah sebahagian proses dalam mencari keadilan. Ini bukan pencabulan proses undang-undang. Sebaliknya menjadi terjemahan kepada prinsip keadilan mestilah dilihat, dilaksanakan. Apa yang berlaku di Mahkamah Persekutuan dalam kes Datuk Seri Najib, ia bakal menjadi rujukan kes-kes selepas ini dan akan juga dirujuk oleh Mahkamah dan peguam-peguam negara-negara Commonwealth. Pertukaran peguam yang pada kebiasaannya diikuti dengan kebenaran penangguhan untuk memberikan ruang kepada pasukan pembelaan membuat persiapan adalah semata-mata untuk menjamin keadilan buat tertuduh. Selain itu, kita dapat menyaksikan dalam proses pendakwaan apabila saksi-saksi utama tidak dibawa ke muka pengadilan. Watak-watak penting seperti Jolo, Nik Faizal, Zaiti, Ahtar, Aziz yang disebut dalam perbicaraan tidak pun ditampilkan. Apa yang dapat kita simpulkan? Tanpa niat untuk mempersoal, jauh sekali untuk mempertikaikan keputusan mahkamah. Apabila watak-watak utama tidak ditampilkan, bukti baru tidak diterima dan penangguhan tidak dibenarkan, ekoran pertukaran peguam baru, maka wujudlah pelbagai persepsi yang menjurus kepada tanggapan wujudnya perbicaraan yang tidak adil. Lebih parah lagi, apabila kertas penghakiman, kertas judgment paper telah tular belum pun proceeding di Mahkamah Persekutuan selesai. Setelah beberapa laporan polis dibuat khususnya oleh Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, kita berikan ucapan kepada Pergerakan Pemuda UMNO. Laporan polis itu telah dibuat pada hari kejadian kes Datuk Seri Najib. Masih berlangsung. Pendaftar Mahkamah Persekutuan mengesahkan kebocoran penghakiman itu hanya bersifat draft. Namun hakikatnya, keputusan bersalah sudah pun dibuat. Umum bertanggapan, mahkamah hanya dianggap bebas sekiranya orang seperti kita semua didapati bersalah dan orang di sebelah sana dibebaskan. Kalau kita kena, mahkamah adil. Kalau mereka kena, mahkamah tidak adil. Memang jahat. Saya tidak heran jika keputusan kes saya juga sudah ada. Kes Guan Eng dan Syed Saddiq juga mungkin sudah ada. Cuma jangan terkejut jika mereka dibebaskan. Ramai yang bertanggapan mahkamah hanya dianggap adil dan bebas sekiranya orang seperti kita semua dijatuhkan hukuman dan bersalah, dan orang di sebelah sana semuanya dibebaskan. Soal pendakwaan politik dan perbicaraan yang adil saya sentuh secara panjang lebar tadi kerana inilah yang akan menjadi ukuran. Adakah negara kita negara hukum atau negara yang ditadbir mengikut nafsu politik? Sekali lagi saya ingin tegaskan, kita bukan mempersoalkan jauh sekali mempertikaikan. Tetapi isu Datuk Seri Najib adalah isu proses perbicaraan dan penafian hak beliau. Semua dilihat telah dibuat secara tergesa-gesa. Dahulu ada kes mengambil masa 6 tahun dengan 67 kali penangguhan. Kenapa itu berlaku?
kerana tiada skrip atau plot yang diatur oleh sesiapa pun pada ketika itu. Maka dengan sebab itu, kita telah bertekad. Kita bertekad mengangkat agenda pembaharuan sebagai tawaran kita kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Bermula dengan pembaharuan institusi parlimen melalui kelulusan undang-undang anti lompat parti. Kita juga beriltizam sekiranya diberikan mandat pada PRU ke-15 nanti, kita akan memisahkan kuasa pendakwaan dari peguam negara agar pengimbangan kuasa dapat diwujudkan dalam mencapai keadilan buat semua. Pendirian ini jelas. Kita tidak mahu mana-mana institusi perundangan mahupun penguatkuasaan diperalat oleh tangan-tangan yang berkepentingan. Kita tidak mahu lagi budaya politik dendam dan benci terus membarah sehingga menghancurkan kerukunan dalam masyarakat kita. Saudara-saudari, peristiwa menimpa Datuk Seri Najib yang amat menyedihkan ini sepatutnya menyatukan kita dan bukan memecahkan kita. Isu Datuk Seri Najib adalah isu kita bersama. Saya menyeru kepada semua yang hadir dari jauh dan dekat, yang berada dalam dewan ini maupun di luar dewan, yang mengikuti siaran ini, sama ada yang berada dalam kerajaan atau berada di luar kerajaan, kita adalah satu keluarga besar. Jangan ada kluster-kluster. Kita hanya ada satu kluster, iaitu kluster UMNO. Cubit, paha kanan, paha kiri, terasa sakitnya. Dengan berlatar belakangkan kisah politik dendam dan ugutan itu, kita sepatutnya lebih insaf dengan perjuangan ini. Kesatuan dan perpaduan dalaman parti perlu terus dimantapkan. Tambahan pula, kita akan menghadapi pilihan raya yang akan menjadi medan untuk kita menoktahkan politik kebencian, dendam dan ugutan. Kesatuan di kalangan kita adalah untuk memastikan kita memperolehi semula mandat baharu dan mutlak daripada rakyat. Menyebut tentang PRU, saya rasa saya rasa sedikit terkilan kerana banyak pihak menuduh kita gila kuasa. Termasuk pak-pak lebay di sana. Malah pembangkang pun seolah-olah menolak untuk diadakan PRU. Saya tidak tahu kenapa mereka menolak idea supaya diadakan PRU. Cuma setelah agenda memenjarakan Datuk Seri Najib berjaya dilaksanakan, sudah mula kedengaran mereka juga mahukan PRU diadakan. Siapa mengatakan bahawa desakan PRU ke-15 perlu disegerakan? Kononnya kerana saya takutkan sabitan hukuman terhadap diri saya. Ini tidak benar. Tidak benar sama sekali. Kerana apa?
Kerana saya masih percaya bahawa sistem perundangan kita tidak memihak kepada sesiapa. Buat ahli-ahli UMNO dan sekalian pemerhati, ingin saya tegaskan, sesiapa yang memomokkan bahawa saya takut atau gentar akan disabitkan kesalahan, saya yakin orang itulah sebenarnya yang takut dengan hamba Allah bernama Zahid Hamidi. Dan dia inilah yang sebenarnya tidak yakin kepada diri mereka sendiri dan takut dengan bayang-bayang diri sendiri. Hakikatnya, saya membawa suara ahli-ahli yang setia, bukan suara sumbang yang ingin menguburkan UMNO. Biarlah saya mengingatkan kita semua termasuk pembangkang. Desakan supaya PRU diadakan bukan isu baharu. Ia bukan soal kita gilakan kuasa. Ia juga bukan soal kita gopoh. Hingga ada yang menuduh sesama sendiri. Kononnya kita mahukan pilihan raya kerana gilakan jawatan dan gilakan kedudukan. Tok Mat kita, timbalan Presiden, banyak kali kata, Tok Mat, I'm always with you. Desakan ini telah kita lakukan. Sejurus Kerajaan Pakatan Harapan terbubar dengan sendirinya. Ekoran percaturan kuasa sesama mereka. Begitu juga apabila berlaku peralihan kepimpinan Perdana Menteri. Kita dengan tegas menyebut, kerajaan yang dibentuk adalah bersifat sementara dan PRU perlu diadakan dengan segera. Namun sebagaimana kita lalui ketika itu, bermulalah mainan politik kerajaan gagal 17 bulan untuk mengelakkan diadakan pilihan raya. Dan kita ketahui, setelah melalui siri-siri pengkhianatan kepada persefahaman yang dibentuk, kita akhirnya telah berjaya meletakkan naib Presiden parti kita menerajui kerajaan. Walau bagaimanapun, kita tetap tegas dengan pendirian bahawa PRU perlu diadakan segera. Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah memberikan panduan kepada Perdana Menteri agar pilihan raya diadakan setelah imuniti kelompok atau herd immunity dicapai. Dengan kata lain, semua itu telah berakhir. Pandemik juga telah berakhir. Bila lagi? Bila lagi? Betul. Kita konsisten. Kita istiqamah menuntut PRU diadakan kerana kita menghormati mandat rakyat. Kita mahu sebuah kerajaan yang mempunyai keabsahan mandat dan bukannya melalui percaturan politik. Saya sebutkan secara ringkas. Garis masa atau jeda waktu. Apa yang berlaku kerana ingin mengingatkan semua bahawa ketika kerajaan PH terbubar, semua daripada kita tiada yang terkecuali senada mahukan PRU diadakan. Kita perlu memulangkan semula mandat kepada rakyat. Pendirian kita konsisten sejak awal-awal lagi. Jadi, janganlah ada suara di antara kita yang mula menuduh kita gopoh
mahukan PRU, kita tegas dalam perkara ini. Ini bukan keputusan Zahid Hamidi. Ini bukan keputusan Toman Hassan. Ini suara dan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Ini keputusan Perhimpunan Agong UMNO Malaysia. Dan ini keputusan Perhimpunan Agong Khas UMNO Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudari, realiti sebenar adalah fakta yang menunjukkan senario politik yang terumbang-ambing telah meletakkan ekonomi negara dalam keadaan yang kian meruncing. Kestabilan dan kebajikan yang dilaungkan umpama sebuah dongengan belaka. Hakikatnya politik yang stabil tidak akan bergantung kepada beberapa helaian kertas perjanjian semata-mata. Justru dalam menyokong sebarang pandangan, fikirlah sedalam-dalamnya. Pesan orang tua-tua, jika menurut biarlah berakal, jika mengikut biarlah pintar. Saya akan tetap lawan dan terus berdiri di sini menahodai bahtera UMNO. Walaupun saya diperangi dari segenap penjuru. Selagi saya Presiden UMNO, saya tidak akan mengizinkan pengkhianat UMNO. Pengkhianat UMNO memanipulasi fokus perjuangan UMNO yang sebenar. Semua orang telah nampak apa yang berlaku kepada negara kita pada hari ini. Segalanya sudah terang lagi bersuluh. Siapa yang ikhlas? Siapa yang ikhlas mempertahankan UMNO? Saya ingin menarik perhatian semua ahli UMNO dan ingin mengingatkan bahawa benar 10 tuntutan telah dipenuhi. Tuntutan tersebut hakikatnya adalah atas desakan dari UMNO sebagai sebuah parti, bukan daripada inisiatif individu. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, segala tuntutan itu adalah desakan UMNO sebagai sebuah parti yang memperjuangkan kepentingan ahli dan rakyat keseluruhannya. Bukan khusus untuk kepentingan mana-mana ahli atau pemimpin UMNO sekalipun. Manfaat tuntutan itu adalah untuk semua bangsa di Malaysia. Oleh demikian, saudara-saudari, sudah sampai masanya kita berpeganglah kepada pendirian parti yang didukung oleh majoriti ahli-ahli. Seperti yang pernah saya ungkapkan, kita mahu UMNO kembali dominan.
Kerana kestabilan, kemakmuran dan kesejahteraan hanya dapat dilaksanakan melalui Kerajaan Barisan Nasional. Kita telah membuktikan di pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Dan sebelum itu, di Sabah, Kerajaan Barisan Nasional yang stabil telah menampakkan hasil cukup membanggakan. Baik di Melaka maupun di Johor, rekod menunjukkan pelaburan langsung asing FDI di kedua-dua negeri itu kini melonjak dengan mendadak. Tahniah Melaka dan Johor. Saudara-saudari, Tok Mat, Timbalan Presiden, saya, Naib Presiden, ahli-ahli Majlis Tertinggi, pengurusi Badan Perhubungan memikul amanah jawatan yang kami pegang demi kepentingan parti. Saya bertanggungjawab untuk mengukuhkan parti. Tatkala saya menyebut akan mengembalikan parti ini di tampuk kuasa sebelum PRU ke-15, alhamdulillah Perdana Menteri kita sekarang adalah naib Presiden parti kita. Tatkala berlakunya kemelut politik tanah air, saya mengambil tanggungjawab hingga membolehkan ahli-ahli parlimen kita menjadi sebahagian kerajaan. Ramai di kalangan kita di atas pentas ini menjadi menteri dan timbalan menteri di Putrajaya. Kerana apa? Mereka didukung oleh UMNO parti kita. Jangan marah mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Mereka telah cuba dengan sebaik-baiknya. Cuba kita lihat, tatkala berlakunya siri-siri pilihan raya kecil, saya bertanggungjawab bersama timbalan Presiden mengembalikan maruah parti. Berlakunya pilihan raya umum negeri Sabah, Melaka dan Johor, alhamdulillah, ia menjadi petunjuk rakyat kembali bersama kita. Menjaga amanah parti dalam keadaan berhadapan dengan politik dendam, menuntut agar kita sentiasa istiqamah dalam perjuangan. Menuntut untuk kita tidak melupakan asal-usul kita. Ingatlah, keberadaan kita bukan kerana kehebatan diri kita. Saya ingatkan sekali lagi, keberadaan kita bukan kerana kehebatan diri kita sendiri. Kekuatan kita, kehebatan kita adalah kerana kekuatan Parti Keramat UMNO kita. Banyak pemimpin dilihat hebat. Hakikatnya mereka didukung oleh parti. DNA UMNO sahaja tidak mencukupi tanpa dukungan UMNO itu sendiri. Ada pemimpin yang dilihat hebat selama 22 tahun kerana ada UMNO yang mendukungnya, namun runtuh dengan mudah dalam tempoh 22 bulan tanpa dukungan UMNO. Tanpa UMNO juga kerajaan gagal 17 bulan menjadi benar-benar kerajaan gagal. Ingatlah, tiada siapa yang boleh berjaya menjadi pemimpin tanpa dukungan UMNO dan Barisan Nasional. Kita ucapkan terima kasih dan tahniah pada Presiden parti-parti Friends of Barisan Nasional. Sila bangun. Tepukan bergemuruh.
Terima kasih. Kita berada di sini pun, di Dewan Merdeka ini, terutama yang berada di atas pentas ini, mereka tidak akan berada di atas pentas ini jika tidak ada sokongan dari akar umbi. Yang di bawahlah yang meletakkan kami semua di atas pentas. Betul? Kita yang istiqamah akan terus mempertahankan parti ini. Bagi yang lemah daya juang disebabkan pendekatan politik dendam, ugutan dan ancaman, kita telah dapat menyaksikan kemunculan katak-katak mencari tempat perlindungan karena takut dikenakan tindakan. Saya boleh saja memilih untuk menjadi katak. Menjadi katak untuk menyelamatkan diri. Begitu juga rakan-rakan di sini. Kita juga boleh menyertai lompatan kata-kata untuk disucikan. Namun kami memilih untuk terus setia mempertahankan UMNO. Kita semua, walaupun didesak, walaupun diasak, walaupun diancam, dan walaupun diugut untuk membubarkan parti, kita tidak pernah berganjak untuk terus mempertahan dan memperkasakan parti UMNO yang keramat ini. Adat memegang amanah. Adat memegang amanah, cakapnya boleh dipegang, janjinya boleh disandang. Kita memilih untuk mempertahankan wadah perjuangan umat Melayu bersama-sama dengan rakan-rakan bangsa lain. Ini melalui parti keramat kita, UMNO dan Barisan Nasional. Kini kita melalui pengalaman yang baru. Saya ditakdirkan memegang amanah menjaga parti dan Perdana Menteri pula menjaga kerajaan. Namun, ini tidak memberikan sebarang pengertian bahawa kita telah menguasai kerajaan sepenuhnya. Walaupun Perdana Menteri adalah salah seorang naib presiden parti kita, perlu saya tegaskan, saya ingatkan semua bahawa kerajaan ini bukan kerajaan kita sepenuhnya, bukan kerajaan UMNO sepenuhnya dan bukan kerajaan Barisan Nasional sepenuhnya. Ia adalah kerajaan yang dianggotai pelbagai parti yang kita istilahkan sebagai kerajaan hybrid. Kerajaan yang bersifat hybrid seperti sekarang ini sukar untuk memastikan kestabilan sebenar dapat dicapai. Ugutan, merajuk, waimah perjanjian yang langsung tiada dalam pengetahuan mahupun direstui parti menjadi penghalang untuk kita melaksanakan pendirian dan ketetapan yang diputuskan oleh parti. Saudara-saudari, sehubungan itu kembali kepada rakyat adalah merupakan jawapan bagi memastikan Barisan Nasional memperoleh mandat baru dan mutlak untuk rakyat daripada rakyat. Dan dengan mandat tersebut, insya-Allah kita akan mengembalikan semula kestabilan dan kemakmuran seperti yang pernah dikecapi sebelum ini. Apa yang dapat saya rumuskan sebagai bekalan buat kita semua? Pertama, demi menghayati semangat dan daya juang Datuk Seri Najib,
kita perlu meneruskan perjuangan ini. Kita wajib kita mesti memastikan kejayaan PRU ke-15 sebagai satu manifestasi pembelaan kita buat Datuk Seri Najib Tun Razak. Kedua, kita perlu segera mendapatkan semula mandat baru dan mutlak. Mandat baru dan mutlak daripada rakyat melalui PRU ke-15 ini. Ini bagi mengembalikan kerajaan yang stabil. Kerana dengan kestabilan sajalah kita dapat memastikan kemakmuran dan kesejahteraan negara buat rakyat. Parti telah pun membuat keputusan. Sebarang pemungkiran hanya akan meletakkan parti di ambang perpecahan dan kemusnahan. Oleh itu jangan pecah. Jangan berpecah bagi mengelak kemusnahan. Ketiga, setiap daripada kita perlu kembali semula ke pengkalan UMNO. Kita mesti mempunyai matlamat yang sama. Keputusan parti adalah keputusan bersama yang wajib kita patuhi. Kerana ini adalah keputusan yang dibuat secara berjemaah. Jangan ada yang syak wasangka sesama sendiri. Jangan wujudkan parti dalam parti. Kita perlu satukan pemikiran. Kita perlu satukan tekad. Dan kita perlu satukan matlamat. Wahdatul fiqh. Wahdatul qulub. Wahdatul amal. Kita perlu mencatatkan tinta sejarah bahawa kita adalah daripada kalangan yang bangkit dari kejatuhan dan mengembalikan semula maruah parti yang tercela. Saudara-saudari, bagi meneruskan perjuangan Datuk Seri Najib, pada petang ini bersetujulah dengan saya untuk kita perlu mengambil beberapa langkah segera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langkah pertama, setiap ahli UMNO perlu menggerakkan kempen nukilan buat Najib. Selain yang berada di sini, kita lanjutkan di peringkat bahagian dan cawangan-cawangan yang sedang bermusyawarat pada bulan ini. Tulislah catatan masing-masing. Berilah kata-kata semangat, perangsang dan ucapan terima kasih pada beliau. Ibu pejabat akan mengumpulkannya dan menjadi surat rakyat untuk tatapan Datuk Seri Najib yang sedang terkurung di sana. Langkah kedua, kita mesti bersedia memberi sokongan kepada kempen petisyen pengampunan kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Kita serahkan kepada kebijaksanaan ke bawah duli yang maha mulia yang di-Pertuan Agong untuk menilai dan melaksanakannya kelak. Langkah ketiga, menjadikan
tulisan Facebook Datuk Seri Najib sebagai bacaan untuk kita terus like dan share. Ia adalah senjata UMNO dan perlu digilap dan digunakan sentiasa. Jadikan pemikiran dan semangat tulisan ini sebagai senjata hidup UMNO untuk terus memerangi musuh-musuh politik kita. Dan saya berazam sebagai sahabat beliau, kita akan bukukan semua tulisan-tulisan beliau di dalam media sosial untuk tatapan kita dan sebagai rekod kita. Setuju? Setuju beli kalau buku tu saya terbitkan? Yang tuan-tuan nak dengar, langkah keempat. Kita, UMNO, Barisan Nasional, mesti bersedia menghadapi PRU bila-bila masa. Kemenangan besar Barisan Nasional adalah pengukuhan kepada obor-obor perjuangan Datuk Seri Najib untuk parti dan negara. Kami percaya kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerajaan ini tidak akan membiarkan harapan ini pudar sekiranya tarikh PRU dilengahkan. Malam ini kami semua akan mengadakan majlis kerja tertinggi. Saya, Tok Mat dan rakan-rakan majlis tinggi akan membawa mandat yang ada pada hari ini untuk dibawa dalam majlis tertinggi. Rakan-rakan MKT, lihat sendiri dukungan ahli-ahli UMNO seluruh negara. Mari aminkan. Mari kita sama-sama mengaminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, selamatkanlah perjuangan kami ya Allah. Ampunkanlah segala kehilapan kami ya Allah selama ini. Satukanlah hati-hati kami ya Allah. Berkati dan rahmati perjuangan kami ya Allah. Kurniakanlah kejayaan buat kami ya Allah. Berikanlah kekuatan dan roh kepada kami ya Allah. Kekuatan sebenar dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya makhluk tidak ada kuasa ya Allah. Hanya Kau yang ada kuasa ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna du'ana. Taqabbal minna du'ana ya Allah. Taqabbal minna du'ana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.